Ya Allah, tunaikanlah permintaan kami. Mana yang kami minta? Ihdinas siratal mustaqim. Saya nak tekankan, nak ajak kita berfikir malam ini bahawa kalau itulah yang kita minta, sebanyak itu yang kita minta, bilangannya itu setahun 12.960 kali. Minta pula kepada yang menyuruh kita minta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkatalah Allah Tuhan kamu kepada kamu, mohonlah kepadaku, kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan tunaikan permintaan kamu. Permintaan ini yang dia sendiri suruh minta. Biasanya kalau orang tu mintalah kepadaku, orang tu mampu bagi. Jangan minta daripada aku kepada aku, dia tak akan bagi. Dia berjanji nak bagi. Dia suruh pula kita minta, dan dia wajibkan pula kita minta. Salat dengan tidak baca Fatihah, Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak sempurna, tidak sah sembahyang. Tidak ada sembahyang, macam tidak sembahyang. Tidak salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wajib baca Fatihah, wajib baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang mustaqim. Kalau dia yang suruh minta, dia berjanji nak tunaikan apa kita minta, dia wajibkan pula kita minta, dan kita minta bukan sekali, 12.000 kali, hampir 13.000, campur dengan tadi itu 13.000 kali lebih dalam sebulan. Tentulah kita yakin Allah tunai apa yang kita minta. Bila kita minta, dia beri apa kita minta, kita terimakah tidak pemberian yang kita minta? Ini permasalahan yang perlu kepada pemikiran, perlu kepada beberapa tambahan maklumat yang nak kita nilai pada malam ini. Sejawapannya, tidak semua menerima apa yang Allah beri yang mereka minta. Kita minta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qurtubi dalam menafsirkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, kata Qurtubi, ai maknahu, makna yang sebenarnya, dullana ala siratil mustaqim wa arsyidna ilaihi wa ila tariqi hidayatika al-muwassilah ila qurbika wa ridhaka ya Allah. So, makna yang disebutkan ihdinas siratal mustaqim ini ialah tunjukkanlah, pandukanlah kami ya Allah ke jalan mustaqim yang engkau kehendaki, dengan memberi kepada kami irsyad, tanda-tanda, hukum-hukum untuk menyampaikan kami kepada jalan hampir kepadamu, mendapat redamu ya Allah. Cantik dan tidak ada sebab Allah tidak bagi. Inilah yang disebut minta. Kalau kita minta sungguh-sungguh apa yang kita minta, tentulah kita faham dan kita terima. Kalau kita tidak faham yang diberi, kita tidak faham, maka Allah perjelaskan kepada kita, wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah innahum ittakhadhu asyayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Al-A'raf 29:30. Sini dah kita mula melihat
minta, semua orang minta. Orang Islam wajib semayang, wajib salat, wajib meminta. Kerana itu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Cuma minta itu, minta sungguh-sungguh, ikhlaskah kepada Allah nak kepada hidayah, atau minta secara ritual, cara terpaksa, cara tak ada pilihan. Itu dia katakan, kalau nak hidayah yang sungguh, nak sungguh-sungguh hidayah daripada Allah, wad'uhu mukhlisina lahuddin, mohon kepada Allah, wad'uhu, berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, kamu kena ikhlas sungguh untuk menegakkan agama Allah, ikhlas kerana agama Allah. Kalau dapat, kalau minta itu kita faham dan kita ikhlas, kita nak kepada hidayah yang sungguh, Allah kata kama bada'akum ta'idun, kama bada'akum ta'udun, kamu kena ingat seperti mana Allah mula menjadikan kamu dahulu, begitulah kamu akan pulang kepadanya. Sebatang karah Allah jadikan kita dahulu, dan sebatang karah kita akan pulang kepada Allah. Pulang ini, pulang dengan membawa hidayah kah, atau pulang kepada Allah membawa dalalah? Maka ayat ini menjelaskan fariqan hada, satu gulungan saja, fariqan satu puak sahaja yang benar-benar minta ikhlas betul, minta hidayah kepada Allah. Allah beri hidayah kepada mereka, mereka terima hidayah dan memanfaatkan hidayah Allah. Itu fariqan hada. Dan Allah sebut wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah, satu puak lagi, satu golongan lagi berhak mereka mendapat kesesatan. Mereka diberi hidayah, mereka tolak hidayah. Mereka minta, Allah bagi, mereka tidak terima. Yang itu dipanggil haqqa alaihimud dhalalah. Mengapa mereka jadi sesat sedangkan ada hidayah? Innahum ittakhadus syayatin awliya min dunillah. Mereka melayan kehendak nafsu mereka yang telah ditunggangi oleh syaitan, mengajak mereka menolak pemberian Allah. Syaitan telah menguasai mereka, merangsang syahwah mereka, keinginan hidup dunia mereka. Mereka sanggup menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka, yahsabuna, mereka menganggap perbuatan tolak hidayah itu mereka telah mendapat hidayah. Ke atas itulah kita lihat Allah Ta'ala sebut, ada dua surah yang khusus Allah Ta'ala sebut. Dalam Yasin Allah sebut, lepas kita minta tadi ihdinas siratal mustaqim, Allah Ta'ala jawab wa an ya'buduni hada siratun mustaqim. Satu, kamu abdikan diri kamu kepadaku, kata Allah. Itulah dia siratun mustaqim. Itu satu ayat. Yang kedua Allah sebutkan kepada kita dengan jelas, mengatakan bahawa qul inna hudallahi huwal huda. Kamu katakan kepada manusia, hidayah Allah Ta'ala itulah dia yang sebenar-benar hidayah. Dan hidayah itu terkandung dalam
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu dalam surah Isra, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dalam Al-Baqarah disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini, dzalikal kitab, kitab Quran di hadapan kita itu, la raiba fihi, jangan kamu simpan sebarang keraguan, jangan ada sebarang syak wasangka, jangan ada sebarang perasaan kekurangan ada padanya. Dia adalah hidayah Allah, menyampaikan kamu kepada ketakwaan kepada Allah. Qul innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Kamu katakan kepada manusia, Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu, abdikan diri kamu kepada Allah. Itu jalan yang benar, jalan membawa kamu kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Atas itulah maka Allah Ta'ala sebut, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Katakanlah wahai Muhammad, Allah telah menyebut kepada kamu, Tuhan kamilah yang telah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memberi hidayah kepada kesemua makhluk. Hidayah ini kalau makhluk lain ada cara dia, manusia ada cara dia. Tu alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab. Tidakkah kamu mengetahui dan melihat dengan mata hatimu, sesungguhnya telah tunduk sujud kepada Allah setelah mereka menerima hidayah. Mereka mengamalkan hidayah, menghayati hidayah dengan tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Man fis samawat, semua makhluk Allah di langit, wa man fil ard, makhluk berakal yang berada di bumi. Malah makhluk yang nampak macam tidak berakal tapi faham dan sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamar, matahari sujud kepada Allah. Sujud makna patuh, makna taat. Wal qamar, bulan patuh kepada Allah. Wan nujum, segala bintang-bintang patuh sujud kepada Allah. Wal jibal, semua bukit bukau tunduk kepada Allah. Wasyajar, semua pokok dalam alam ini tunduk sujud kepada Allah. Waddawab, semua makhluk yang melata di atas bumi tunduk sujud kepada Allah. Wa kasirun minan nas, banyak daripada manusia yang sujud dan banyak lagi yang tidak sujud kepada Allah. Sinilah yang tadi saya sebut, menerima hidayah, menolak hidayah. Yang menerima, mengamalkan seperti Allah beri kepada mereka, itu yang tunduk patuh kepada Allah. Yang enggan tunduk, itu yang dipanggilkan haqqa alaihimud dalalah. Mereka pilih sesat
maka Allah beri kesesatan itu kepada mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak ada satu pun dalam alam ini, dalam universe, dalam alam nyata dan alam yang tidak nyata, alam batin, yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Wa in min syai'in, apa sahaja dalam hidup ini, yusabbihu bihamdih, memuji Allah, menerima hidayah Allah, memuji Allah, mengaku mereka sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu manusia, kamu tidak faham dengan tasbih mereka. Ini yang ingat satu peristiwa makhluk Allah zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang Allah telah beri kepada Nabi Sulaiman ini kelebihan yang tidak diberi kepada nabi-nabi lain. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepada aku suatu kuasa, suatu nikmat yang kamu tidak beri kepada mana-mana nabi. Diberikan kepada Sulaiman kebolehan, kepahaman, fafahamnaha Sulaiman wa kullana atayna hukman wa ilma. Kami beri kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Walaupun kesemua pada nabi-nabi akan beri kepahaman yang sama, tapi ada kelebihan kepada Sulaiman, dia faham segala bahasa makhluk, termasuk faham bahasa semut, faham bahasa jin, bahasa pokok, bahasa angin, bahasa ribut, bahasa angin akhmar. Satu hari selepas makhluk-makhluk menghadap Nabi Sulaiman, mendengar perintah Nabi Sulaiman, semua beredar. Tiba-tiba ada satu makhluk yang macam tak mau beredar, tapi dia tidak berdaya nak beredar, iaitu seekor dudul ar. Dudul ar ini terjemahan dia ulat bumi. Senang faham, ulat bumi ini ialah cacing tanah. Cacing tanah ini sedang mengeliat-ngeliat, bergerak-gerak di hadapan Nabi Sulaiman atas tanah. Lain ke semua dah beredar dah. Dia nak beredar macam mana? Cacing atas tanah. Nabi Sulaiman melihat kepada cacing itu dan hatinya bertanya, bukan engkar tapi nak faham. Sulaiman tanya dudul ar, ulat bumi, cacing itu, Allah buat kamu ni, apa hikmahnya dan apa manfaatnya kepada kami manusia tentang kejadian kamu ini, wahai ulat? Ulat faham bahasa itu, dan cacing itu telah menjawab kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Allah buat aku dalam tanah, hidup dalam tanah, tak berjalan ke mana. Allah wahyukan, Allah arahkan aku dan kami dalam tanah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbahnahu, kami bertasbih kepada Allah 10,000 kali pada malam hari, dan kami bertasbih kepada Allah 10,000 kali siang hari. Berapa kali kamu wahai Nabi Allah bertasbih kepada Allah malam tadi dan hari ini? So, mendengar begitu, kalau bahasa kita menungging-nungging, Nabi Sulaiman baru tahu, baru dapat betul maklumat
nampak sehina itu makhluk hanya bulat, kaki tak ada, telinga tak ada, perut ada ke tidak ada, kaki semua nampak macam bulat, ulat, macam cacing begitu. Dia mampu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, itu ayat Quran tadi, illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Kesemuanya bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Kamu tidak faham, membawa makna hidayah Allah sampai kepada mereka, dan mereka menerima hidayah, mengamalkan hidayah. Sudahkah manusia menerima hidayah? Ujung ayat tadi itu, wa kasirun minan nas wa kasirun haqqa alaihil azab. Mereka lebih suka menerima kesesatan al-ama, buta mata hati, menolak hidayah, rugi. Mereka tolak pastahabbu. Mereka lebih suka menerima yang ama, yang buta, yang bukan hidayah, alal huda, dengan menolak al-huda. Inilah yang kita banyak sangat berjumpa dengan ayat-ayat hidayah yang mengajak kita ini macam inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Kami, kata Allah, tidak nak paksa makhluk kami. Kami buat makhluk, kami beri peralatan yang boleh mereka menerima atau menolak, membandingkan yang baik dengan yang buruk. Hadainahu sabil, semua kami bagi hidayah. Tapi hidayah kami bagi tahu dah, imma syakiran, sama ada kamu nak pilih jalan beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma kafur, ataupun kamu nak pilih jalan kufur Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak paksa dan boleh berbuat demikian, tapi disebut inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. Itu hidayah, itu petunjuk. Kalau kamu pilih jalan kufur, jalan menolak hidayah, tak mau panduan Al-Quran, tak mengambil panduan daripada Al-Quranul Karim, kamu tinggal yang hak, yang benar, wama ba'dal haqqi ila dhalal. Kalau kamu tinggal yang benar, pasti kamu berjumpa dengan sesat. Itu yang kita ulang baca, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi akhrajal mar'a, sampailah kepada yang kesebut saya sebutkan, qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturkan segala-galanya. Fahada, dia bagi petunjuk. So tidak ada tu. Dia katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazabkan makhluk kami melainkan setelah kami antar kepada mereka rasul. Rasul membawa hidayah kepada mereka. Sebab dia katakan bahawa sabbihisma rabbikal a'la, kamu bertasbihlah, kamu pujilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, dia yang menciptakan segala makhluk, fasawwa, menyempurnakan kesemua kejadiannya. Hidayah lagi-lagilah sempurna, walladzi qaddara fahada, dia yang telah mengaturkan segala-galanya, dan dialah yang memberi petunjuk kepada manusia. Dan sayangnya wa ma mana'an nas
an yu'minu iz ja'ahumul huda wa istaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubula. Apalagi yang menghalang manusia ini? Tumpuan sekarang telah kita bincang tadi, makhluk lain mudah menerima, tidak melawan. Kesemua tunduk. Wa kullun fi falakin yasbahun, kesemua mereka tunduk, tidak melawan Allah. Mengapa manusia melawan? Mengapa insan menjadi wa fariqan haqqa alaihimud dalalah? Kenapa manusia menjadi makhluk yang tidak pandai dan tidak tahu memilih hidayah? Mengapa mereka jadi sesat? Dan Allah ulang pertanyaan, wa ma mana'an nasa, dan apakah yang menghalang manusia itu an yu'minu, menerima hidayah, beriman sungguh kepada Allah, ija'ahumul huda, tidakkah kami hantar kepada mereka hidayah? Apa lagi yang menjadi penghalang, yang menyebabkan terhalangnya manusia ini menerima hidayah Allah, beriman dengan Allah, patuh semua hukum Allah? Apa yang menghalang? Kan izja'ahumul huda, tidakkah telah sampai kepada mereka hidayah? Senang faham dalam konteks kita malam ini. Quran sampai, terjemahannya sampai, maknanya dipahami dengan mudah. Dia tak macam kitab Sanskrit dalam agama Hindu. Sanskrit itu bahasanya bahasa Hindu purba, tidak siapa boleh mengetahui melainkan rabai-rabai Hindu sahaja, beberapa orang lain tak boleh faham Sanskrit, tak boleh faham, dan mereka pun tidak menterjemahkan kepada orang. Tak apa, mereka punya hal. Tapi kita, Quran ada, bahasanya tidak begitu sukar dipahami, terjemahan ada, tafsiran ada, kesemua ada. Wa ma mana'an nasa an yu'minu, apalagi yang menghalang manusia untuk menerima hidayah ini kepada mereka? Izja'ahumul huda, tidakkah datang sudah kepada mereka, sampai sudah kepada mereka al-huda? Kalau yang menerima dulu tidak menerima, sekarang menerima. Wa yastaghfiru rabbahum, terima yang dahulu, mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Kalau masih menolak juga hidayah, nak kekal juga atas dalalah, apakah mereka mau kami hantar pula kepada mereka sunnatul awwalin, balasan Allah, balak dunia yang diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita? Au ya'tiyahumul azabu qubula, atau apakah mereka suka kami hantar azab baru, seksa baru yang mereka boleh melihat qubula di hadapan mereka, di hadapan mata mereka? Itu kesan daripada yang disebut tadi. Kita minta, Allah Ta'ala beri dan kita tidak menerima, maka mungkin diikuti dengan suatu ancaman yang itu boleh merupakan suatu hidayah lain pula, yang boleh insan itu balik menerima hidayah. Wa istaghfiru rabbahum, minta ampun kepada Allah Tuhan mereka. Kalau tidak, ya'tihumul adzabu qubula, azab yang segera di hadapan mata mereka akan berlaku. Malah inilah yang Allah perjelaskan lagi. Laqad anzalna ayatim mubayyinat wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim.
wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. An-Nur ayat 46 48. Laqad anzalna, sesungguh-sungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayatin mubayyinat, ayat-ayat Allah yang jelas makna dan penjelasan penerangannya. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, sesungguh-sungguhnya kami telah turunkan kepada kamu hidayah dengan ayat-ayat kami yang penuh dengan penjelasan dan keterangan. Kenapa? Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Karena Allah Ta'ala nak beri hidayah, nak bagi petunjuk kepada kamu, menyampaikan kamu yang kita minta, siratun mustaqim. Karena itu maka ada di kalangan manusia ini wa yaquluna, orang yang berkata amanna billah wa birrasul, kami terima hidayah, kami beriman dengan Allah yang disuruh oleh Al-Quran, beriman dengan Rasul, kami mengamalkan apa yang Rasul suruh, wa ata'na, kami taat. Summa yatawalla fariqun minhum, itu yang dapat hidayah, mengamalkan hidayah, mereka mendapat hidayah. Yang kedua, yatawalla, summa yatawalla fariqun minhum, orang yang menolak hidayah itu, menolak tuntutan Al-Quran kepada mereka, beriman sungguh, mereka tidak beriman sungguh. Yang itu kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, yang itu mereka menolak hidayah, mereka tidak beriman. Walaupun mereka kata amanna billah, tapi kalau sebenar-benarnya mereka tidak beriman dengan yang kami turunkan kepada mereka, wa ma ulaika bil mu'minin, mereka tidak termasuk orang yang beriman dengan Allah. Apa contoh dia yang tidak menerima hidayah? Sambungan ayat 48 surah An-Nur ini, wa idza du'u ila Allahi wa rasulih. Kalau orang Islam, orang yang beriman dan masuk kelompok beriman, mengaku beriman, diajak mereka, disarankan kepada mereka, dipujuk mereka, diajak mereka melaksanakan hukum Allah dan hukum Rasul, idza fariqum minhum mu'ridun, ada suatu puak di kalangan mereka itu berpaling dan tidak mahu, tidak suka dan tidak mahu melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang itu dikatakan wa ma ulaika bil mu'minin, mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang beriman. Atas itulah maka dalam surah Isra dijelaskan lagi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya kata Allah, hadzal Quran, Quran yang ada kepada kita. Ini elok saya mengelencong sikit untuk menjelaskan, kalau pada kita ahli sunnah wal jamaah, Quran yang ada pada kita itu, itulah Quran yang sebenar, yang tak tertinggal walaupun satu huruf,
Allah pelihara dia, Allah jaga dia, tak hilang, tak apa-apa pun. Yang dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami turun Quran, kami jaga dia tidak hilang. Tidak seperti kata orang-orang Syiah. Orang Syiah berpegang Quran yang ada pada kita itu Quran palsu, Quran yang telah diubah, dipindah, Quran yang dibuang beberapa surah penting dalamnya. Di antaranya dalam Quran yang ada ini tidak ada suratul wilayah. Ada surah, kata mereka, dakwaan mereka, surah Al-Wilayah. Apa dia surah Al-Wilayah? Surah itulah dengan jelas Allah menyuruh umat Islam dahulu lantik Ali jadi wali, jadi pengganti Nabi selepas Nabi wafat. Tapi sahabat-sahabat khianat. Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, semua sahabat pengkhianat. Menginanyai Ali, buang surah Al-Wilayah. Mereka lantik Abu Bakar yang tidak sah. Mereka zalim, mereka sengaja. Mereka telah kufur kepada Allah kesemua sekali. Quran sebenar bukan itu. Quran sebenar nama dia Mushaf Fatimi. Ini kita Mushaf Osmani. Yang betul dia kata mereka ada Mushaf, nama dia Mushaf Fatimi, yang Fatimah sendiri kumpul. Yang itu sekarang ada pada mereka, disimpan oleh Imam 12 Muhammad Hasan Al-Askari. Imam 12 yang bersembunyi sekarang. Quran itu ada pada dia yang betul. Dan dia akan bawa keluar Quran itu bila hilang pertapaannya di tempat pertapaannya. Bila? Dia kata bagi tahu. Yang pastinya akhir zaman. Kalau Quran itu betul dan ada sungguh, tapi tersembunyi, kamu sembunyikan dia, apa guna betul tapi tersembunyi? Nak beramal bila? Bila keluar nanti. Keluar bila? Dia dekat dengan kiamat. Apa guna turun dekat dengan kiamat dah? Kan nampak sangat tidak betul. Balik semula. Kalau mereka sanggup mengatakan semua sahabat kufur, melainkan 7 orang yang tidak kufur, itulah akidah yang rata-rata Syiah. Semua sahabat kufur, murtad, masuk neraka. Yang selamat, yang tidak murtad, yang kecekal dalam Islam yang sebenar, 7 orang saja. Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra binti Rasul, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghifari dan Ammar bin Yasir. 7 orang sahaja yang tidak rosak. Mengapa 7 ini tidak rosak? Kerana mereka tidak bersyubhat dengan Abu Bakar, Umar yang telah merampas kuasa, merampas Ali. Mereka tak terlibat, mereka tidak mubayaah dengan Abu Bakar, maka mereka adalah orang yang benar Islam. Yang lain kesemua kufur. Kalau itu kepahaman dia, maknanya dia tidak pegang kepada Quran yang ada kepada kita dengan jelas. Sebab Quran yang ada pada kita, ada tengok balik dalam surah At-Taubah ayat 100. Surah Taubah ayat 100. Jelas makna dia dan sekaligus boleh menjelaskan segala-galanya. Atas latar belakang mereka menghukum sahabat kesemua kufur. Orang Mekah yang muhajirin kufur, orang Ansar semua kufur. Yang hanya selamat 7 orang sahaja. Ayat ini menyatakan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. At-Taubah ayat 100 yang bermaksud wassabiqun, dan orang-orang yang awal-awal berlomba-lomba menganut Islam, minal muhajirin, dari orang-orang Mekah yang berpindah ke Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang Ansar dan orang yang mengikut mereka dengan ihsan. Semua orang Madinah, semua orang muhajirin, semua orang Ansar, semua orang yang mengikut mereka dengan ihsan, ramai sangat. Itu yang dalam surah Al-Waqi'ah tu, wassabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Wassabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba awal memeluk agama Islam, al-awwalun, yang awal-awal, ulaikal muqarrabun, mereka itu orang yang muqarrabun, hampir makam mereka dengan makam yang tertinggi, fi jannatin na'im, Allah masukkan mereka dalam syurga. Itu waqiah. Yang tadi itu yang surah At-Taubah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah reda dengan semua mereka. Waradu'an, mereka reda dengan hukum Allah, reda dengan Islam, reda mengamalkan Islam. Yang ini kata Allah, Allah balas, a'adda lahum, telah kami sediakan kepada mereka, belum mereka mati lagi pun kami telah sediakan kepada mereka jannatin na'im, syurga-syurga yang penuh dengan nikmat, khalidina fiha, kekal mereka dalam syurga itu, wa dhalikal fawzul azim, itu adalah kejayaan yang seagung-agung kejayaan. Kalau surah Waqi'ah itu baru 2, saya tak pergi banyak. Kalau Waqi'ah jelas mereka masuk syurga, mereka Allah puji mereka, wassabiqun al-awwalun. Dalam Taubah mengatakan Allah a'adda lahum jannat, mereka masuk syurga. So, kenapa pula Syiah boleh kata mereka masuk neraka? Dan mereka sanggup memberi penjelasan. Dia tak tolak ayat Quran tu, tapi penjelasan dia, Allah hanya mengetahui sesuatu perkara itu setelah dia berlaku, baru tahu. Sebelum berlaku Allah tidak tahu. Ayat tadi turun waktu mereka memang beriman sungguh dengan Islam, sayang sungguh dengan Islam. Waktu itulah turun ayat, kalau mereka mati pada ketika itu mereka masuk syurga. Sebab mereka tak mati ketika itu, Nabi wafat, baru mereka timbul pendurhakaan kepada Nabi. Allah tak tahu yang mereka akan murtad. Kita boleh jawab balik tu, nak tahu di mana tu ayat kursi yang kita baca, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang berlaku, apa yang akan berlaku di hadapan. Ya'lamu ma baina aydihim, cerita yang nak berlaku masa hadapan, semua Allah Ta'ala tahu. Wa ma khalfahum, apa yang berlaku dahulu, kesemua Allah Ta'ala tahu. Ambil yang jelas. Yas'alukan nasu anis sa'ah, orang bertanya kamu wahai Muhammad, bila nak berlaku kiamat? Orang tanya Nabi, bila nak berlaku kiamat?
Dalam hadis, seorang sahabat datang tengah Nabi bagi tazkirah, qala ya Rasulullah, mata sa'ah, biarlah nak berlaku kiamat. Quran mencatatkan, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kamu tentang bilakah kiamat. Qul, jawab kepada mereka, innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui bila nak berlaku kiamat. Jangan bimbang, kiamat pasti berlaku, mungkin hampir dah. Sebanyak yang macam ini ni, macam yang ayat dalam surah Luqman itu dikatakan bahawa ya bunai, Luqman berkata kepada anaknya, ya, dan kepada kita, kepada alam, ya bunai, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawa aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anak, kalaulah ada dalam alam ini sebutir biji yang paling kecil, khardal, butiran yang paling kecil, zarrah lah yang paling kecil, yang kecil itu tersimpan, tersembunyi, fi sakhratin, tersembunyi, terselit di batu-batu yang keras, di sebiji batu yang amat keras, sakhrah, au fis samawat, ataupun bijian yang kecil tadi tersembunyi di mana-mana langit, au fil ardi, dia tersembunyi dalam bumi, batu kecil pula tersembunyi pula, ya'ti bihallah, Allah tahu dia tersembunyi di mana dan Allah boleh ambil balik. Jadi inilah yang kita pegang sangat, ahatallahu bikulli syai'in ilma, apa sahaja yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku, kesemuanya fi ilmillah. Syiah kata tidak, Allah hanya tahu bila berlaku dah baru tahu. Kalau tak berlaku lagi, Allah tidak tahu. Macam kita sekarang ini beriman, Allah Ta'ala tahu. Dia tak tahu besok nak kufur ke tidak, Allah tidak tahu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maka dia tidak betul. Atas itulah saya nak buat kesimpulan mudah dengan mengatakan bahawa tidak, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran yang di hadapan kita ini, dia mampu dan boleh, dia sumber hidayah, dia menghidayahkan kamu kepada lillati hiya aqwam, kepada suatu penghidupan yang lebih tinggi nilai dia, ada qimah dia, dia lurus, dia betul dan dia benar. Itu dikatakan hudan linnas. Quran itulah petunjuk kepada semua manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dialah yang menjelaskan segala-galanya. Manakah dia jalan hidayah dan manakah yang membezakan antara hidayah yang benar dengan hidayah yang tidak benar. Bagi maksud fariqan hada, satu puak mendapat hidayah yang benar, mereka beramal, wa fariqan haqqa alaihi dhalalah, satu puak lagi mendapat kesesatan kerana mereka menolak hidayah. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Surah Muhammad ayat 24-25. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang telah mengetahui Quran itu kitab hidayah,
Quran itu sumber menyelamatkan manusia dunia sampai kepada akhirat, tapi mereka menolak dengan irtaddu ala adbarihim, mereka memalingkan punggung-punggung mereka, memalingkan mereka daripada min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah mereka tahu dah, sampai dah maklumat kepada mereka, kepahaman kepada mereka Quran, kitab hidayah, tahu dah, tapi sengaja meninggalkan Al-Quran, tak mau terima hukum Al-Quran, hudud, qisas, ta'zir, muharramat syar'iyah yang Quran haramkan, Quran halalkan, mereka tidak terima. Ini kata Allah, jawapan Allah kepada kita, kepada mereka, asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan sudah menguasai mereka, dan syaitan merencanakan kepada mereka sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Arti mereka telah pilih jalan sesat, maka pastilah dengan jalan itu mereka mendapat kesesatan. Faminhum man hadallah, memang di kalangan mereka telah menerima hidayah Allah dan mengamalkannya. Itulah orang yang beruntung, untung dunia, untung akhirat. Tapi kalau wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, kalau orang yang telah pilih jalan sesat maka dia sesat, dia tidak sedar mengatakan dia sesat. In tahris ala hudahum, kalau kamu nak sangat, kita nak sangat, kamu wahai Muhammad nak sangat, pak saudara kamu Abu Talib itu diberi hidayah, pak saudara kamu Abu Lahab diberi hidayah, mak saudara kamu Umar Jamil diberi hidayah, dan kamu diberi hidayah, kamu kena faham, fa inna Allah la yahdi man yadil, Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang menolak hidayah. Kalau sikap menolak itu ada, prejudis ada, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapat sebarang bantuan dan pertolongan daripada mana-mana pun. Atas inilah maka surah Al-Muddassir membuat kesimpulan. Surah Al-Muddassir ayat pendek-pendek, ayat yang ringkas-ringkas, tapi memberi makna, pengajaran, ancaman yang cukup besar kepada manusia, yang boleh dijadikan sebagai akibat dan hidayah. Ayat 10, 11, 12 sampai 21 surah Al-Muddassir, Allah memaparkan kisah mereka ini. Kisah siapa? Kisah orang yang menolak hidayah. Menolak hidayah satu, mencari alasan-alasan yang mereka cari, yang mereka buat untuk menolak Quran, menolak hidayah. Allah kata, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida summa yatma' an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu su'uda summa fakkara wa qaddar faqutil kaifa qaddar summa qutil kaifa qaddar summa nadara wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'sar in huwa illa qaulul bashar sauslihi saqar
wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. Bahasa tu pun bahasa marah, bukan bahasa memujuk dah. Da'ni zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku seorang nak hadapi dia yang aku jadikan sebatang kara. Tengok bahasa, biar aku seorang, kata Allah, aku nak hadapi, nak beri balasan dan penjelasan dan balasan kepada orang yang aku jadikan khalaqtu wahida, dia aku jadikan seorang diri, aku yang jadikan dia. Wa ja'altu lahu malan mamduda, aku yang berikan kepadanya harta benda yang cukup panjang. Mamduda, panjang mana? Dia makan tidak habis, anak makan tidak habis, cucu makan tidak habis, cicit sampai berpuluh-puluh angkatan tak habis, maka bertambah. Tu waja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda, aku, kata Allah, yang memberikan kepadanya anak pinak yang dia melihat dengan mata dia. Wa mahattu lahu tamhida, aku yang memberikan kemudahan kepada kehidupannya, dunianya. Segala kemudahan dalam dunia ini pemberian Allah kepada manusia melalui akal, fikiran Allah Ta'ala yang bagi, ilham Allah Ta'ala yang bagi, penemuan-penemuan yang mereka berjumpa dalam alam ini, itu Allah Ta'ala yang bagi. Summa yatma wa mahattu lahu tamid, semua kemudahan Allah Ta'ala yang bagi. Summa yatma an azid, tiba-tiba dia tamak untuk kami beri lebih lagi kepadanya. Tamak dengan makna kata tidak cukup yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Tunggu masa nak laksanakan kehendak Allah, tunggu dulu masa yang panjang. Allah Ta'ala jawab, kalla, dah sampai dah masa dia. Kami tidak layan dia dah sebagai hamba kami, pasal dia innahu kana li ayatina anida, dia telah menolak ayat-ayat kami dengan cukup angkuh. Anida, keras kepala, dipujuk macam mana pun tidak berjalan, dijelas macam mana pun tidak menerima. Dia telah menciptakan kemurkaan Allah kepadanya. Sa'urhiquhu su'udah, aku akan bebankan ke atasnya kesusahan dalam penghidupannya, macam su'udah, macam kehidupan seorang yang sedang memanjat bukit. Pada ketika itu apa dia buat? Summa fakkara wa qaddar, kemudian dia menggunakan fakkara, fikiran dia, akal dia, wa qaddar, dia mencari alasan yang dia buat-buat untuk menolak hukum Allah. Itu makna fakkara, dia berfikir, wa qaddar, mencari alasan untuk menolak hukum Allah. Faqutil kaifa qaddar, binasa dia. Bagaimana boleh dia mencari alasan untuk menolak hukum kami? Dua. Yang ketiga, summa qutil kaifa qaddar, pasti dia akan binasa. Bagaimana dia boleh mencari alasan untuk menolak hukum kami? Summa nazar wa basar, dia melihat, mencari berbagai-bagai alasan dengan muka yang cukup masam. Summa adbara wastakbar, dia berpaling daripada hidayah Allah. Adbara, dia berpaling daripada hidayah Allah. Wastakbar, dia jadi makhluk yang besar diri, menolak dengan besar diri, macam dia lebih baik daripada Allah, undang-undang dia baik undang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini berlaku, Allah sebut lagi apa dia?
Dia kata, pakalah. Dia tuduh, dia buat alasan, in hadza illa sihrun yu'sar. Quran ini adalah kerja sihir. Segala mukjizat kerja sihir. Segala keterangan-keterangan adalah sihir. Itu macam ayat surah Al-Qamar itu. Iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nampak mukjizat yang nyata, bulan terbelah dua. Mereka jawab, itu adalah kerja sihir. Quran kerja sihir. Malah lebih jauh daripada itu. In hadza illa qaulul bashar. Alasan dia tidak menerima Quran sebagai hidayah. Kenapa? Kerana mereka beralasan mengatakan bahawa Quran tidak lebih dan tidak kurang daripada cakap-cakap manusia biasa, kerja manusia biasa. Dia bukan mukjizat. Alasan yang dibuat. Tidak adalah Quran tidak sebut, tapi kita dengar kata alasan mengapa tidak boleh dilaksanakan Islam dalam Malaysia kerana kita masyarakat majmuk. Cari alasan. Mengapa tidak mencari alasan yang boleh? Mengapa cari alasan yang tidak boleh? Kalau ini sampai ke peringkat, Allah Ta'ala jawab, sa'uslihi saqar. Dia mati sahaja. Dia datang menghadap kami sahaja, kami akan bakar dia dari dalam kubur lagi sampai hari kiamat dengan sakar. Itu yang kita lihat sebagai suatu yang nyata. Wa ma adraka ma sakar, kamu tahukah tidak apa dia sakar itu? Allah jawab, la tubqi wa la tazar. Yang masuk dalamnya dia akan bakar habis segala-galanya, melainkan nyawanya sahaja yang tinggal, yang tidak mati. Jadi balik jasadnya, bakar balik. Lawahatun lil bashar. Bashar makna kulit. Lawahah, api memakan semua kulit, memakan semua isi, memakan kesemua tulang. Alaiha tis'ata asyar, dikawal oleh 19 orang malaikat. Kesimpulan akhirnya, ini hidayah Allah yang tidak boleh dipandang ringan. Wajib menerima hidayah bagi menyelamatkan dunia kita sampai akhirat kita, yang pertama. Dan yang kedua, ada kesemua makhluk Allah yang saya sebut awal tadi, semua taat menerima hidayah Allah, melainkan sebahagian besar daripada manusia, majoriti manusia. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Fama amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman kepada Allah Ta'ala itu sedikit sahaja. Yang beriman, yang menerima hidayah. Yang menolak iman, menolak hidayah. Dua. Dan yang ketiga, ada orang yang dapat menerima hidayah, menjadikan fariqan hada. Beruntunglah mereka menerima hidayah, tapi rugilah wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Yang menolak hidayah, mereka sesat. Kalau mati dalam keadaan sesat tadi, la tubqi wa la tazar, akan berjumpa dengan azab Allah yang tidak akan meninggalkan sedikit pun. Dan akhir sekali bahawa kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekalkan kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala itulah yang dapat kita lakukan. Al-Fatihah.
A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi'u mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lakal karim azim sultani. Allahumma hdina subulas salam wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma yakbir rahmana nastaghits bika ya Allah taftahna abwabal khair wa abwabal iman abwabal islam abwabus salamati wal afiyah wal mu'afatad daimati fid din wal akhirah. Allahumma afina min kulli bala'idun wa adabil akhirah ya karim ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina faqdi hawaijana ya karim bi rahmatika arhamar rahimin. Ishfi mardana ya Allah wa sahih ajsadana wa shattid syamla a'daina wansurna ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la shifaa illa shifauka. Allahumma la rahmata illa rahmatuka. Irhamna ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina faqdi hawaijana ya karim ya Allah ya qadiru ya muqtadiru ya fardu ya al-muqtadir wala wada ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa bika ya Allah. Ihmina min jami'il afat wal amrad wal asqam wal bala wal mihan ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana washfi mardana ya Allah ya Allah ya Allah ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali saja maaf saya pohonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman yang disampaikan kepada tuan-tuan. Silakan. Kita mengucapkan terima kasih pada yang bahagia Tuan Guru kita Datuk Dr. Harundin di atas ilmu yang telah dikongsikan kepada kita sebentar tadi. Saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pagi besok Tuan Guru kita Datuk Dr. Harundin akan menyampaikan kuliah subuh di Masjid Asy-Syahrani, Bawak Latih pagi besok kuliah subuh. Kemudian pagi besok di Masjid Matini Qiyamul Lail akan bermula jam 4.45 pagi. Ada solat sunat tasbih dan diikuti dengan kuliah subuh. Kemudian malam besok tuan-tuan dan puan-puan, malam besok Ahad 29 hari bulan 9, malam